Kita berada pada ayat berkenaan dengan puasa, iaitu ayat 183 daripada surah Al-Baqarah. Ayat ni kita biasa dengar terutamanya dalam bulan Ramadan, dikupas oleh para asatizah kita kerana ia berkait rapat dengan Ramadan. Jadi kita lalu ayat ini, kita akan lihat beberapa perkara lah dalam ayat ini. Baik. Kata Syekh, hukmus saum. Hukmus saum maknanya hukum yang berkaitan dengan puasa. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu. Hai segala mereka yang beriman. Itu terjemahan dia. Kalau kita nak terjemah lebih dekat dengan bahasa, amanu tu adalah fi'il madhi. Jadi kalau kita terjemah ikut bahasa, maknanya wahai segala mereka yang telah beriman. Itu fi'il madhi. Tapi Syekh ataupun pengarang kita ni tak terjemah ikut bahasa lah. Dia ambil secara langsung je ayat ni, panggil orang-orang yang beriman. Hai segala mereka yang telah beriman. Tuhan panggil orang beriman sebab apa? Sebab orang yang beriman ni, andai ada dalamnya iman yang sempurna, pasti dia akan junjung perintah Allah Ta'ala secepat mungkin. Sebab tu di-highlightkan, disebutkan dalam ayat ni, amanu. Saya pernah sebut, dalam ayat Allah Ta'ala perintah supaya orang lelaki yang beriman dan juga perempuan yang beriman, bila mana Allah Ta'ala perintah supaya menundukkan pandangan, Allah Ta'ala tak sebut dalam ayat tu perintah, tapi Allah Ta'ala bawa datang dalam ayat tu penerimaan orang yang beriman. Tu nak beritahu sur'atul ijabah, cepatnya orang yang beriman ni terima dan junjung perintah Allah. Qul lil mu'minina, beritahu Muhammad kepada siapa? Lelaki-lelaki yang beriman. Qul lil mu'minin. Kemudian Allah Ta'ala kata, ya ghuddu min absarihim. Nescaya mereka akan menundukkan pandangan mereka. Itu dah jawapan yang diterima oleh orang yang beriman. Mana suruhnya? Suruh yang Allah Ta'ala suruh Nabi bagi tahu tu, qul tu, kepada orang yang beriman tu. Mana suruhan Allah Ta'ala kepada orang yang beriman ni? Tu ulama kata, asalnya kena adalah suruhan ghuddu absarakum. Pakat-pakat tundukkanlah pandangan masing-masing. Kena adalah suruh gitu. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak sebut suruh tu? Tu nak bagi tahu, orang yang beriman, asal dengar je perintah mari daripada Allah, tak letak dah di akal. Tak ada tanya dah, kenapa kita kena tundukkan pandangan? Kenapa kita kena berlapar ni 30 hari ni, 29 hari ni? Kenapa yang kita kena semayang 5 kali sehari ni? Kenapa yang kita tak boleh buat itu, buat ini dan sebagainya? Orang beriman tak tanya, junjung lah. Hikmat mari kemudian. Tu orang yang beriman. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu. Panggil orang yang beriman. Sebab orang yang beriman, walau sesusah mana pun taklif dia junjung. Walaupun tak susah, tapi Allah Ta'ala nak susahkan, boleh. Boleh dia Tuhan, kita hamba kena junjung belaka. Susah ke mudah ke, apa saja yang mari daripada Allah Ta'ala, taklifan tersebut
kena junjung sebab nama kita hamba. Tapi perangai Allah Ta'ala dia tak menyusahkan hamba dia. Tu perangai Allah Ta'ala, depan nanti kita tengok contoh. Baik. Jadi Allah Ta'ala panggil, hai segala mereka yang telah beriman. Apa yang Allah Ta'ala nak suruhnya? Kutiba alaikumus siyam. Telah difardu, yakni telah diperwajib. Telah difardu, yakni telah diwajibkan atas kamu itu puasa. Setakat tu ayat. Ramadan tak sebut ayat tu. Setakat ayat sebut puasa saja. Lepas tu Ramadan tu, huraian daripada mufassir. Mana diambil Ramadan ni? Ayat lepas ni nanti. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tu cerita syahrul Ramadan. Tapi diambil dah, letak di atas tu. Puasa mana ni yang Allah Ta'ala wajibkan ni? Puasa bulan-bulan ke? Tiap-tiap bulan 3 kali sehari, 3 hari dalam sebulan ke? 2 hari dalam seminggu ke? Tak, puasa Ramadan. Dia mari lalu atas tu, takut tertanya-tanya puasa mana. Walaupun cerita tentang Ramadan, bawah dah sebut Ramadan. Baik. Telah difardukan atas kamu itu puasa, yakni puasa Ramadan. Apa makna puasa? Sebut dah dalam pertemuan yang lepas. Puasa dari sudut bahasa tahan. Nak tahan, kita tahan daripada bercakap. Puasa dalam Quran guna inni nazartu lirrahmani sawma, kata Maryam. Aku bernazar nak puasa. Puasa apa tu pada perkataan dia? Puasa daripada bercakap. Tu dipanggil puasa. Boleh guna perkataan berpuasa pada lugah, pada bahasa. Tapi tengok cara Maryam bercakap pun. Inni nazartu lirrahman. Dia tak kata inni nazartu sawma. Tengok. Lirrahman. Hanya junjung ataupun hanya untuk Allah aku buat benda ni. Tu puasa. Tak ada siapa-siapa tahu dah tu. Tapi kadang-kadang boleh jadi riak ke. Walaupun tak ada orang tahu kita puasa tak puasa. Mana ada orang tahu kita senyap-senyap tak makan. Kita seorang-seorang kita ya. Tapi nak bagi tahu juga. Padahal puasa ni ibadat bersendirian. Tak ada siapa-siapa tahu kan puasa ni. Kita tak makan. Tak ada apa-apa, orang tak pelik pun kalau kita tak pergi makan pun. Tapi dah, pergi duduk juga seribut dengan orang yang nak makan. Tapi tak makan, sebab apa tak makan ini? Puasa. Nak juga cerita pada orang yang dia puasa. Padahal, kalau dia duduk senyap-senyap di tempat dia, tak ada orang tanya, boleh jadi satu hari tu. Habis puasa gitu. Cuma nak sebutnya, walaupun bukan ibadat puasa, puasa menahan diri daripada makan, Maryam kata, lirrahman, aku buat ni semata-mata kerana Allah Ta'ala. Cuma nak sebutnya ialah perkataan saum yang digunakan oleh Maryam tu dengan maksud al-imsak, menahan diri dia daripada bercakap. Lepas tu ikut dia lah. Tahan diri daripada buang air kecil. Tu imsak tu panggil. Puasa tu. Boleh pakai lah perkataan sauma yasumu. Boleh pakai kalimah tu untuk apa? Untuk bahasa. Baik. Adapun dari sudut syariat ataupun pada istilah syarak, puasa sebagaimana yang kita fahamlah, al-imsak, menahan diri kita, min muftirat, daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Jami'an nahar, sepanjang siang. Sepanjang siang. Maknanya mula daripada naik fajar subuh sehingga terbenam matahari. Qadar tu yang puasa, sebut dah dalam pertemuan lepas. Habis waktu tu tak puasa walaupun tak berbuka. Gitu. Walaupun kita tak minum air, tak ada air dalam kereta nak berbuka. Tak ada biskut sekeping pun dalam kereta kita. Tak ada kurma sebiji pun dalam kereta kita. Tak payahlah duduk korek hidung kau, buat mutah ke apa, tak ada lah. Habis tu puasa hari tu. Sebab apa? Tempoh dia jami' nahar. Iaitu sepanjang siang sahaja. Lepas tu, ulama definisikan lagi, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Niat ni lah menentu kepada ta'abud. Jadi amal yang kita buat tu, benda yang kita buat tu, tahan diri daripada makan minum,
pada waktu siang tu nak jadi dia tu ibadat pada Allah Ta'ala, kena ada niat. Ada orang tak makan juga, tak minum juga, tapi untuk apa? Untuk diet boleh ada. Dia makan sekali sehari ya. Sebelum masuk waktu subuh makan buah contoh. Lepas tu malam doa, nak tidur nanti dia minum air sejuk contoh. Minum air sejuk. Pas siang dia tak makan tu, tak ada niat puasa, tak jadi ibadat. Niat apa? Niat ta'abbud pada Allah Ta'ala jadi ibadat. Tu dari sudut istilah syarak puasa. Baik. Mana tadi? Telah difardu, yakni telah diwajib atas kamu itu puasa Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala kata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti ni banding, kama ni banding. Nak suruh berasa ringan. Allah Ta'ala nak suruh kita berasa tak berat sangat. Sebab apa? Sebab ada juga orang lain yang dah buat benda ni. Ibadat puasa ni bukan kita saja yang buat sejak daripada Adam alaihi salam. Syariat puasa ni mula daripada Nabi Adam alaihi salam lagi. Bukan kita umat baginda Nabi Muhammad je. Kita umat baginda Nabi Muhammad ni pun para sahabat start puasa bila? Bukan ketika duduk di Mekah. Di Mekah tak disyariat lagi puasa. Bahkan bila sampai di Madinah tak disyariatkan selalu suruh puasa, tidak. Selepas setahun lebih kurang 5 bulan Nabi berhijrah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Baru masuk bulan ke-6 tak puasa lagi. Lalu pula Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, tu baru masuk Ramadan pula, tu baru puasa. Maknanya lebih kurang setahun lebih Nabi duduk di Madinah, barulah Allah Ta'ala fardukan puasa. Sebab tu Nabi kita hanya berpuasa selama 9 tahun sahaja. Waktu hayat dia. Dia hanya berpuasa selama 9 tahun saja. Baik. Allah Ta'ala fardukan pada umat baginda Nabi ni puasa kama banding, seperti barang yang difardu atas segala mereka-mereka. Kalau ikut bahasa salah, tak apalah orang dulu. Orang hari ni guna mereka-mereka 2 kali, salah rasa dari sudut bahasa Melayu. Tuan-tuan ngaji bahasa Melayu, saya tak erti mana. Yang difardu atas segala mereka-mereka yang dahulu daripada kamu. Siapa dahulu daripada kamu tu? Bayan dia. Daripada tu dipanggil bayan. Nak menerangkan siapa dahulu daripada kamu tu. Iaitu daripada segala umat-umat. Umat-umat ni kalau tengok tafsir Arab dia sebut dulu Nabi-Nabi sekalilah. Bukan umat saja yang kena puasa. Nabi-Nabi sekalilah. Takut duk faham umat maknanya nabi-nabi doa nabi-nabi sekali. Nabi-nabi dan juga umat-umat mereka. Daripada mana? Sejak Nabi Adam alaihi salam. Cuma kuantiti cara puasa tak samalah dengan kita umat baginda Nabi Muhammad. Ada jumlah yang lebih banyak daripada kita, ada jumlah yang lebih sedikit daripada kita, dan sebagainya lah. Ada umat yang puasa daripada pagi sampai ke malam. 24 jam puasa pun ada. Tu macam-macam lah kaedah dan cara dia berpuasa. Adapun kita daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari je. Baik. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan. Ini dia terjemuh. Dia terjemuh dengan makna mudah-mudahan. Mudah-mudahan ni, la'alla ni kalimah taraji dia panggil. Orang mengaji bahasa Arab, kalimah ni dipanggil kalimah taraji. Kalimah taraji ni maksudnya kalimah harap. Harap-harap dengan puasa tu menjadikan kita ni orang yang bertakwa. Itu kalau kita tengok harap-harap daripada manusia. Harap-haraplah dengan dia belajar sungguh-sungguh tu dapatlah rizak cemerlang. Tu harap-harap daripada kita.
Tapi kalau yang sebut la'alla ni, walaupun dengan makna kita terjemah harap-harap ataupun diterjemah dengan mudah-mudahan, tapi kalau yang sebut tu adalah Allah Ta'ala, maka makna dia litahaqquqi, dia panggil litahaqquq. Litahaqquq ni maknanya benda pasti. Benda pasti. Bila mana Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, maknanya pasti kamu akan jadi orang yang memelihara akan segala maksiat dengan ibadat puasa tu. Lepas tu kita puasa 30 hari, tak tinggal-tinggal maksiat. Yalah, baru 30 hari. Baru 30 hari kadang-kadang tak berbekas lagi. Tak berbekas lagi, nak kena sambung lah dengan puasa-puasa sunat yang lain pula. Nak suruh berbekas ni. Kita suruh anak kita berapa tahun, nak suruh dia lekat jadi orang rajin. Kita sendiri, tak payah tengok orang lain. Kita sendiri nak boleh ke lekat jadi orang yang bertabiat mari masjid ni. Berapa lama duk ajar? Berapa lama duk ajar? Tu pun tak lekat-lekat 5 kali sehari. Ustaz tanya ustaz 5 kali sehari tak pergi masjid. Saya pun tak lekat, tapi kalau cakap bab jemaah gak macam dia 5 kali sehari. Kita dengar ceramah ustaz cakap bab semayang juga, ustaz ni pun tak pernah tinggal semayang jemaah, boleh jadi. Tengok dia tak pergi pun semayang jemaah. Dia pergi semayang jemaah maghrib isyak sebab ada kuliah ayah. Waktu lain semayang jemaah di rumah, contoh ni tuan-tuan contoh, tak kata pada siapa-siapa. Boleh jadi gitu. Payah nak boleh lekat ni. Lepas tu nak suruh 30 hari tu hilang lalu. Benda-benda maksiat tu jadi hilang lalu. Jadi beringat lalu, jadi takut lalu. Kadang-kadang dia tak mari dengan 30 hari tu, kita nak kena sambung pula dengan dengan puasa-puasa yang lain lagi. Gitu. Baik. Macam kita duk ajar semayang duha lah, tak lekat-lekat juga. Macam-macam benda mari nak halang kita daripada semayang duha. Jadi sibuk lalu bila kita nak istiqamah semayang duha. Tak nak bagi kita lekat semayang duha. Baik. Mana tadi? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu memelihara kamu akan segala maksiat. Itu takwa. Takwa ni memelihara diri daripada maksiat. Maka bahawa puasa, maka dengan makna kerana, maka dengan makna kerana, fa dengan makna li'anna, gitu. Maka yakni kerana bahawa puasa dia tulis memicik dia. Dia tulis memicik dah. Situ memecah. M-E-M-E-C-A-H, memecah. Taksir, dia panggil taksir. Kassara yukassiru taksir. Maka yakni kerana kenapa puasa ni boleh boleh mencegah kita daripada melakukan dosa maksiat pada Allah? Kerana bahawa puasa memecah ia akan syahwah keinginan yang ia syahwah tu permulaan kepada maksiat. Tu syahwah. Memecah ia akan syahwah keinginan yang yakni ia syahwah tu permulaan kepada maksiat. Tu dengan puasa. Ada ulama sebut nak meninggalkan syahwat makan bukan senang. Nak meninggalkan syahwat mangkuh. Syahwat mangkuh ni melibatkan hubungan body kita laki perempuan. Hubungan badan suami isteri. Payah dia tak nak tinggal ni. Tapi kalau dengan puasa kita boleh tinggal yang susah ni. Tinggal makan, tinggal bersama dengan dengan pasangan. Maka yang payah lagi, yang lebih mudah daripada tu, lebih senanglah untuk kita tinggal. Berapa ramai kita sendirilah tak payah tengok orang lain. Nak tinggal makan, padahal makan ni berapa hari dalam setahun kita makan.
Kita ambil mudah lah. Dalam setahun ada berapa hari? 360 lah, mudah-mudah. 1 bulan 30 hari. Allah Ta'ala suruh kita puasa 30 hari ya. Ada lagi 130 hari. Bilang 130 hari yang tak puasa tu. Rasa-rasa cukup 130 hari kot kita makan. Bukan senang tu. Nak puasa Syawal. Sampai lebih bulan Syawal tak habis lagi Syawal. Nak puasa hari Arafah. Kalau orang tak puasa kita. Tambah-tambah dalam rumah kita seorang pula nak puasa. Bini tak nak puasa ataupun tak boleh puasa. Anak-anak lagi lah tak puasa. Aku seorang puasa dak. Nak puasa Isnin Khamis lagilah cabaran. Gi tempat kerja, member-member dah ajak jom minum. Jom makan. Pagi ajak dah, tengah hari ajak dah. Makan lagi tu. Susah. Bukan benda senang. Tapi kalau kita boleh buat, kita boleh ajar nafsu kita berlapar, kita boleh ajar nafsu kita tahan keinginan bersama, maka yang lain ulama kata lebih mudah untuk ditinggal. Sebab makan ni tengok daripada kecil makan sampai yang tak ada gigi makan. Tapi dia makan situ tak puas. Makan apa? Makan benda sama. Roti canai. Berapa kali dah makan roti canai dalam hidup? Kalau kita tik lah dulu dah. Daripada kecil siapalah umur kita sekarang ni agak-agak berapa butir roti canai dah kita makan. Tapi tuan-tuan ada puas makan roti canai? Tak puas makan situ. Hari Sabtu Ahad jom roti canai tu. Ni malam-malam ni lepas main isyak ni jom lepok kita minum makan roti canai. Roti canai kok. Pagi tadi roti canai dah, malam ni roti canai pula. Sampai ibadat tergendala, ibadat puasa kita tergendala. Yang ada puasa qada tergendala, tertangguh. Zaman jahiliah tak puasa katakanlah, tak qada lagi. Tu nak bagi tahu susah makan ni. Apatah lagi zaman hari ni, zaman duk viral. Benda nak makan ni duk viral lalu depan mata kita. Food street orang panggil. Tepi jalan duk orang duk berniaga. Lalu ada cendol, lalu ada koktel viral. Lalu ada apa ambil lah. Sebutlah nama makanan apa. Semua tengok, sedap juga donat susu. Donat susu pula. Macam-macam. Wah, nak puasa macam mana kita? Tu nak bagi tahu. Kalau boleh tahan daripada makan, maka kata ulama yang lain lebih mudah untuk kita tahan. Tapi sebut dah ngaji dalam ilmu tasawuf, bila nafsu ataupun bila syahwah batniyah dipenuhi, bila syahwah batniyah, syahwah perut kita penuhi, dia mari pula syahwah farjiyah, syahwah yang berbentuk farash. Nak buat itu ini pula. Ada yang halal, tak ada yang halal, cari yang haram. Tu dia mari kebinasaan yang lain. Nak makan sedap, nak kepada harta. Nak dapat harta banyak, kalau tak ada pangkat, tak boleh dapat harta banyak. Nak pada pangkat. Tengok hari ni orang duk berebut pangkat ni sebab apa? Nak kaya. Kita tak ada pangkat ni, tak kaya lah kita. Orang yang ada pangkat, macam-macam dia boleh buat dengan pangkat yang dia ada. Maka dia boleh dapat kekayaan. Bila dapat kekayaan, masuk semua tu. Hubbul mal masuk. Hubbul jah masuk. Hubbul dunya masuk. Tamak masuk. Apa lagi tak masuk? Masuk semua segala sifat mazmumah dalam hati. Tapi boleh sekat di sini, boleh sekat dimakan. Kata ulama yang lain lebih ringan lagi untuk kita buat. Tengok, kita boleh sekat apa? Boleh sekat makan. Tuan-tuan tengok, benda yang paling jelas berlaku di bulan Ramadan. Semayang Zuhur, ramai orang semayang. Quran boleh baca khatam. Lepas tu bulan lain tak boleh baca sebab apa? Sekat dimakan lah boleh jadi. Tengok macam mana aku boleh baca Quran dalam Ramadan. Luar Ramadan tak boleh baca. Patutlah aku ambil waktu apa? Waktu makan pagi rupanya aku baca Quran. Cuba tinggal makan pagi tu. Waktu itulah kita baca Qurannya. Tu kata bila kita boleh sekat makan, jawab dia amal ibadah on.
Bila kita duk berulang ke tempat makan, ulama sebut dah, maka tempat berulang kita ialah ke jamban. Nak kencing, minum air banyak, jak nak kencing lah kita. Makan banyak, jak nak buang air besar. Tu ulama-ulama sebut itu. Jadi bila kita berpuasa, maka kerana puasa tu boleh memecah ia akan syahwah keinginan, macam-macam lah keinginannya. Yang ia syahwah tu adalah permulaan kepada maksiat. Mari maksiat lain pula. Baik. Yang tu tengok dalam ilmu tasawuf lah huraian dia. Kita lalu kod tafsir je ni. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata ayyaman ma'dudat. Kata Allah beberapa hari yang berbilang-bilang. Beberapa hari yang berbilang-bilang. Maknanya beberapa hari yang boleh dibilang je puasa ni. Berapa hari? 30 hari je lah. 29, 30. 31 pun tak ada. Mana ada puasa Ramadan 31 hari. 29, 30 je. Bahkan Nabi puasa dalam 9 tahun tu banyak 29 hari banding dengan 30. Kalau tak silap 1 tahun je Nabi puasa 30 hari. Lain semua 29. Baik. Mana? Beberapa hari yang berbilang-bilang. Apa makna beberapa hari yang berbilang-bilang tu? Dihurai lagi. Yang sedikit. Yang sedikit. Maknanya sedikit ialah 30 hari tu. Kerana apa sedikit sangat Allah Ta'ala suruh ni? Dah lah Allah Ta'ala bagi tahu dah pada kita. Yang puasa ni bukan kita saja. Allah Ta'ala kata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Umat-umat sebelum ni pun puasa dah. Ringan sikit kita berasa. Kalau suruh kita saja rasa berat. Macam kita dalam keluarga lah. Kalau suruh anak yang seorang saja suruh buat itu ini, beratlah bagi dia. Tapi kalau yang sulung pun kita suruh, yang kedua pun kita suruh, yang ketiga pun kita suruh, jawab dia berasa ringan lah. Supaya kita zaman kecil dulu nak bangun pergi sekolah, nak bangun sembahyang subuh, berat tu. Tapi bila kita bagi tahu pada anak ataupun ayah bagi tahu pada kita, orang lain pun serupa juga bangun macam ni Pukul 5 bangun dah, pukul 5:30 bangun dah. Sebab apa? Nak sembahyang subuh. Berasa ringan sikit. Sebab apa? Bukan kita saja begini. Orang lain pun serupa dengan kita. Kena pergi sekolah, nak pandai. Kena mengaji, kena baca buku, nak pandai. Bukan kita saja disuruh baca buku ni. Semua budak sekolah disuruh baca buku. Berasa ringan sikit. Tu Allah Ta'ala sebut dah gitu. Puasa, sebagaimana umat dulu puasa. Tak ada rasa berat. Sebab apa? Setiap umat Allah Ta'ala suruh puasa. Lepas tu bagi tahu pula, harinya tak banyak. 30 hari je pun maksimum dia. Minimum dia 29. Tu dia kata, kerana memudahi. Memudahi atas segala orang mukallaf. Sebab Allah Ta'ala nak memudahkan, bukan nak memayahkan. Tu tengok akhlak Allah Ta'ala. Kena ambil akhlak ni. Ni akhlak Allah Ta'ala ni. Bermuamalat dengan hamba dia. Kita bermuamalat sesama kita. Biar permudahkan. Jangan menyusahkan. Kita mengajar ni, mudahkan. Jangan menyusahkan. Mengajar orang semayang. Semua orang yang mari dengar kita mengajar semayang ni, semua tak sah. Yang sahnya dia seorang yang mengajar. Buat gini, tak sah. Takbir gini, tak sah. Niat gini, tak sah. Jemaah yang duk dengar tu, aku tak semayang lagi kot selama ni. Tak sah lah. Kau ni ustaz ni dia sebut ni. Pasal apa yang sah? Ustaz tu seorang sah. Tu berat dia panggil. Tu akhlak Allah Ta'ala memudahkan. Sebab tu kata Sayyidina Ali kata apa? Al-faqih man lam yuqannitin nasa min rahmatillah. Orang yang faqih, orang yang halus ilmu dia tak akan menyebabkan orang lain putus asa daripada rahmat Allah. Sebut dah contoh ni. Apa yang Baba sebut.
Contohlah, orang jahil hidup dalam zaman jahiliyah dia contoh. Macam-macam benda maksiat dia buat. Maksiat dia dengan Allah Ta'ala dia buat. Maksiat dia dengan apa? Dengan manusia pun ada. Ada belakang. Dosa dia dengan Allah tak apalah, dia taubat dengan Allah Ta'ala selesai. Dosa dia dengan manusia pun ada juga, ambil hak orang itu ini dan sebagainya. Tiba-tiba mari bertemu dengan kita, beritahu dia insaf dah, nak taubat dah, tak nak dah buat dosa itu ini dengan manusia. Apa kita nak bagi tahu pada orang ni? Kita duk mengaji, dosa dengan manusia, mu kena pergi cari semua orang tu. Oh, dia dengar gitu, payuh agama ni. Sebab kita ajar gitu, kita mengaji gitu. Kita ada ilmu setakat tu, maka kita membagi tahu pada dia. Dia kata, aku ni tak ada dosa buat belaka dia tu. Semua dosa aku buat dengan manusia. Kalau aku nak pergi temu dengan semua manusia, nak minta maaf dengan semua manusia, jawab dia. Tak taubat lah, jawab dia aku. Macam mana kita nak suruh nampak mudah? Kena ilmu biar luas sikit, kita bagi tahu pendapat yang lebih mudah. Supaya apa? Supaya orang yang duduk dalam situasi gitu tak putus asa daripada rahmat Allah. Adapun kita yang dah duduk dalam taat ni, nak ajar diri kita supaya apa? Tak jatuh pada maksiat dengan manusia. Hak tu ambil pendapat tu. Mung kalau buat dosa dengan manusia tak akan selesai selagi mu tak bertemu dengan manusia tu. Minta maaf. Yang tu untuk kita pegang pendapat tu. Sebab apa? Nak halang diri kita daripada bermudah-mudah buat dosa dengan manusia. Tapi kalau orang yang tak pernah kenal masjid, tak pernah semayang, tak pernah itu, ini dan sebagainya, macam-macam dosa dia buat, kita bagi jalan yang sama juga, jawab dia, baik aku kekal dalam dosa lah daripada apa? Pergi bertemu orang ni. Apatah lagi kalau pergi bertemu tu pula dengan orang-orang yang apa? Yang panas baran pula, boleh sakit saja. Kena pukul pula. Kalau aku pergi cerita pada aku, dulu curi lembu, malam nak korban tu. Malam nak korban hari raya haji tu, tengok-tengok pagi esok tak ada lembu orang nak korban 7 orang. Mana pergi lembu tu? Aku dulu curi. Boleh jadi kawan tu ambil kayu balun. Maka nak bagi macam mana jalan pada orang ni? Ada jalan keluar pada sisi ulama. Tu bermudah tu Allah Ta'ala tu memudahi atas segala orang mukallaf. Tengok ayat selepas dia, bukti Allah Ta'ala permudahkan. Lalu Allah Ta'ala kata, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Tadi ayat atas tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai segala sekalian orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa. Tu ayat umum tu. Tak sebut sakit kau, musafir kau, apa kau puasa. Ayat atas tu. Tapi mari turun bawah, Allah Ta'ala buat istisna. Sebab tu keluarlah dalam kitab fiqh, ayat fiqh, diwajibkan ke atas setiap orang yang beriman, yang akil, yang balik, berpuasa, kecuali istisna. Tu ayat kitab fiqh. Ni ayat apa? Ayat apa? Ayat Quran. Allah Ta'ala buat mari istisna dia, pengecualian. Siapa yang ada kelonggaran, maka kata Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Maka barang siapa yang ada daripada kamu, yakni daripada kamu orang mukmin, dalam bulan Ramadan itu, apa yang ada pada orang mukmin tu? Sakit. Sakit. Atau atas musafir qasar. Baca dulu. Maka berbuka ia, yakni tiada puasa. Tengok dia cerita. Baik. Satu, Allah Ta'ala sebut, siapa yang ada daripada kamu dalam bulan Ramadan itu sakit.
Allah Ta'ala sebut sakit. Maka ulama-ulama kita sebut sakit yang macam mana ni boleh berbuka. Sakit yang macam mana boleh berbuka. Ada ulama kata sakit yang boleh bawa mudarat. Yang tu boleh buka. Dengan sebab puasa boleh bawa mudarat. Maka orang ni boleh puasa. Yang tu biasa kita duk dengar gitu lah. Yang kita duk amal dalam masyarakat kita pun gitu. Tapi dalam pandangan ulama ni ada juga yang ambil secara itlaq. Bila Allah Ta'ala kata siapa yang ada dalam bulan Ramadan, yang ni kita duduk dalam bulan Ramadan dah, lepas tu sakit kita. Sakit apa? Allah Ta'ala sebut sakit je. Tak ada sebut sakit yang boleh bawa kepada mudarat. Tak ada sebut penditilan pada sakit tu. Allah Ta'ala hanya sebut sakit. Maka ada juga ulama yang terima secara zahir ayat. Bukan calang-calang ulama juga yang terima ni. Siapa dia? Antaranya ulama hadis Ibnu Sirin. Antaranya Al-Imamul Bukhari. Ibnu Sirin sakit apa? Sakit jari. Sakit jari tangan sakit. Tak puasa. Tu. Secara itlaq Allah Ta'ala sebut dalam tu sakit. Dah jari kita sakit tu. Tak puasa. Ganti pada hari lain. Selain apa? Di luar daripada Ramadan. Tu kata kelonggaran Allah Ta'ala. Pandangan ulama' kalau tuan-tuan buka kitab fiqh lagi luas. Luas lagi lah perbincangan dia. Ni saya sebut contoh yang ni. Tuan-tuan nak ambil pendapat yang yang zahir, yang itlaq tu. Boleh, tak ada masalah. Ada ulama' hadis yang pegang. Tapi kita tak buat lah dalam masyarakat kita gitu. Ulama' pun tak ajar lah begitu dalam masyarakat kita. Takut nanti masyarakat kita bermudah-mudah pula. Cuma saya sebut ni dalam majlis ilmu. Sebab tengah mengaji ni. Jadi saya sebut supaya apa? Kita nampak kepelbagaian pandangan di kalangan ulama. Ni sekadar dua pandangan saya sebut. Tuan-tuan buka kitab fiqh, jawab dia luah lagi. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Lepas tu bab berbuka kerana sakit ni bila boleh berbuka? Bincang para ulama situ sini, yang ni kata, yang ni jawab, yang ni sebut, yang ni rak dan sebagainya lah. Kalau kita duduk dalam alam fiqh, luah lah. Bahkan kadang-kadang duduk ngaji dalam fiqh ni seronok, lebih seronok daripada World Cup lagi. Duduk tengok bola kan, tuan-tuan tengok bola, orang tu tendang, orang ni hambuk, orang ni tu tendang, orang sambuk, orang serah passing pada orang ni, pas orang ni. Dalam fiqh gitu, orang ni kata gini, orang ni jawab gini, orang ni bagi tahu gini, orang ni rak gini, orang ni tak setuju gini, ni jawab gini. Dalam fiqh. Kalau orang otak pikak, jawab dia ingat segala masalah yang ada dalam fiqh. Kita otak yang tak pikak ni ingat sikit-sikit je lah. Cuma nak sebutnya gitu. Ada juga ulama yang bukan calang-calang ulama yang ambil pada zahir ayat. Bila Allah Ta'ala sebut sakit-sakit. Asal sakit je boleh berbuka puasa. Bila boleh berbuka puasa, pandai-pandailah ganti pada hari lain. Sebab tu bila tuan-tuan tengok ada orang tak puasa, mu ni sakit apa boleh berjalan elok-elok ni? Aku sakit tangan lah. Ya tu pendapat ni. Tuan-tuan jangan duk suuzon, mu ni asal datang bulan puasa je tak puasa. Aku sakit lah. Sakit apa? Tengok kaki aku cekam. Sakit kaki. Ni mutlak ayat. Sebab tu jangan gopoh. Kita mudah benar nak hukum orang munafik mu ni. Kafir mu ni tak puasa. Jangan gopoh ngaji. Tu kata suruh ngaji. Bila ngaji bertemu dengan bagai-bagai pendapat. Tu tak cerita ayat bawah tu lagi. Ayat bawah tu Allah Ta'ala sebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ayat Allah Ta'ala guna wa 'alal ladzina yutiquna, dan atas segala orang yang, tuan-tuan tengok dalam terjemahan dia tulis tiada. Dalam ayat tak ada tiada tu. Dalam ayat tak ada tiada. La yutiqunahu tak ada. Mana ada perkataan la dalam ayat. Tapi dalam terjemahan ada. Tiada kuasa. Nak faham mana? Tu kata ilmu berhajat pada ulama.
Biar ada orang kata ulama tak maksum, memang tak maksum pun. Tapi siapa lagi kita nak harap amanah dengan ilmu kalau tidak ulama? So ulama tolong hurai cerita pada kita ni, macam mana sini dalam terjemah boleh ada tiada? Dalam ayat tak ada la pun. Tu harap pada kita orang jahil tak tahu benda, tapi harap pada ulama ada jalan keluar. Keluar 3 pendapat, 3 cabang jalan nak faham ayat ni. Tu luahnya. Baik. Faman kana minkum maridan, 2 minit nak berhenti dah. Faman kana minkum maridan. Kalau orang tu ada dalam bulan Ramadan, lepas tu ia sakit, atau Allah Ta'ala guna atas musafir, ala safari tu atas musafir. Tengok Allah Ta'ala bercakap maridan, dia guna maridan, tapi ala safarin lepas tu. Kenapa dia tak guna faman kana minkum maridan au musafiran? Gitu sepatutnya. Maridan berada dalam keadaan sakit, au musafiran ataupun berada dalam keadaan musafir. Tapi Allah Ta'ala guna musafir, dia guna perkataan ala safarin. Tu ulama ambil faham daripada kalimah ala safarin ni tak serupa dengan isu sakit. Kalau sakit dalam bulan Ramadan, tuan-tuan sakit bila-bila. Sakit pagi boleh berbuka. Sakit pukul 3 petang dah boleh berbuka. Sakit pukul 6 petang dekat-dekat nak berbuka puasa dah boleh berbuka. Tapi bila bab musafir, Allah Ta'ala pakai ala safarin. Bila sebut ala, alanya hafujah menunjuk ke atas musafir. Maknanya hanya musafir sebelum fajar boleh buka. Kalau kita pukul 6 baru musafir, pukul 3 baru musafir, kita ni musafir ni tolak keluar daripada rumah pukul berapa? Pukul 3 petang dah nak balik ke kampung contohnya. Boleh berbuka kita ni? Tak boleh. Allah Ta'ala guna ala safar. Tu ala safar tu maknanya keluar tu sebelum terbit fajar. Bila keluar sebelum terbit fajar, maknanya sebelum masuk waktu subuh, maka pada hari itu boleh kalau kita nak berbuka. Nak berbuka bila ikut nak berbuka tak nak puasa terus ke, ataupun nak puasa dulu sekarang, berasa tak tarak ni kita ni berbuka lah kita, boleh ke? Dalam hadis lain ada sebutkan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan sesuatu yang baik berpuasa dalam musafir. Tu dalam hadis lain sebutlah. Cuma nak sebutnya sini beza. Lepas tu beza tu saya sebut dalam dalam tafsir ni je. Dalam mentafsirkan ala safarnya, kalau buka kitab fiqh bahas lagi dalam 4 mazhab tu. Boleh puasa ke tidak boleh puasa musafir sebelum fajar ataupun selepas fajar. Tu perbahasan ulama-ulama fiqh lagi. Baik. Sakit atau atas musafir. Musafir ayat setakat tu ya. Lepas tu dia mari musafir qasar. Musafir qasar maknanya musafir yang membolehkan kita qasar semayang 4 rakaat. Berapa? Jumhur ulama kata 89 km. Tu jumhur. Maknanya siapa 89 boleh dah? Boleh dah qasar. Ataupun boleh dah nak berbuka. Sebab apa? Perjalanan kita ni akan ambil masa ataupun akan ambil jarak 89 km. Keluar bila? Sebelum fajar contoh. Maka boleh tak nak puasa pun. Atau pendapat mazhab Hanafi jauh sikit 96 km. Lepas tu nak keluar daripada khilaf, tu mustahab keluar daripada khilaf para ulama. Jumhur kata 89, Hanafi kata 96. Nak keluar daripada khilaf lebih daripada 96 perjalanan kita daripada sini ke mana? Ke Kuantan lebih, katakanlah lebih daripada 96 km. Boleh keluar sebelum subuh, boleh tak puasa, boleh qasar, boleh jamak. Baik. Jadi maka berbuka ia orang yang musafir tu ataupun orang yang sakit tu, yakni berbuka tiada puasa. Tak puasa pada hari tersebut.
Maka ayat seterusnya fa'iddatum min ayyamin ukhra akan datang. Maka wajib atas barang siapa tu qada. Tu bab qada ni ada perincian pula orang-orang yang macam mana kena bayar fidyah saja, qada saja. Tu ayat depan nanti disebut. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.